A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Ini merupakan kita punya program Andalusia yang terbaru dan yang terkini, iaitu program Sempurnakah Umrahku. Sempurnakah Umrahku? Itu persoalan tu. Yang dibawakan oleh Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Dan insya-Allah hari ini bermulalah siri kursus umrah bersama dengan para mutawif. Dan saya memulakan pada minggu yang pertama ini insya-Allah selama 5 hari, bermula hari ini, esok dan sampailah ke hari Jumaat pada jam 9 malam sampai 10.30 malam. Tuan-tuan akan bersama dengan saya insya-Allah, Ustaz Saifullah bin Muhammad Nasri, merupakan mutawif Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, mengupas dan juga membahaskan tajuk-tajuk yang insya-Allah kita akan bincangkan bersama. Dan kepada tuan-tuan yang sedang menyaksikan rancangan ini secara live di rumah, di kereta, dalam kereta ke kan, ataupun di mana-mana pun tuan-tuan berada, saya doakan agar Allah Ta'ala sentiasa merahmati dan juga memberkatilah usia dan juga kehidupan haji-hajah sekalian. Serta tidak kita kelang kalau kita katakan salam takziah kepada semua mangsa banjir yang berlaku sehari dua sebelum ni. Jadi kalau mungkin ada haji-hajah ataupun para penonton yang sedang menyaksikan ini dalam suasana mengemas rumah ataupun membersihkan rumah, jadi kita ucapkan takziah kepada semua. Dan insya-Allah semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan tuan-tuan haji dan hajah sekalian insya-Allah, ya. Jadi pada hari yang pertama ini, pada malam yang pertama ini, kita akan membicarakan satu tajuk, iaitulah persediaan mental dan juga fizikal, serta sunat umrah, wajib umrah dan juga rukun umrah. Jadi banyak tajuk, kita akan pecahkan mengikut hari. Jadi tajuk pada malam ini yang dipilih adalah persiapan bakal jemaah, bakal tetamu Allah dan juga bakal penziarah Nabi SAW. Apakah persediaan yang perlu kita lakukan sebelum kita hendak menjadi tetamu Allah dan juga penziarah Nabi SAW. Jadi untuk memulakan perbahasan pada malam ini, sebelum kita lebih lanjut, semua clear ke? Suara saya clear semua? Kalau clear, tolong komen di bawah kan. Line clear kata. Bermakna insya-Allah. Ustaz, line putus-putus. Allah. Kan, sama ada line saya kat sini yang tak clear ataupun mungkin di sana, wallahu alam. Tempat lain kalau ada komen-komen yang lain bagaimana keadaannya? Biasalah tuan-tuan, dia sebelah siang ni dia okey sikit line ni kan. Dia malam-malam ni Unify ni mungkin ramai orang guna kan. Jadi line tu agak busy sikit lah kan. Kita pun tak boleh nak buat apa lah. Saya pun dah duduk di dalam ruang yang memang seselesa mungkin ni untuk kita mulakan perbicaraan. Kalau line tak clear, kita cubalah kan. Ya, suara jelas. Okey, baik. Terima kasih. Ada line tak clear, ada suara jelas, sama ada di tempat tuan-tuan yang tak clear ataupun di tempat saya, wallahu alam lah. Kita apa? Kita tak payah nak membuang masa lagi. Kita teruskan saja pada perbahasan kita pada malam ini. Baik, kita mulakan kita punya perbincangan pada malam ini dengan persediaan sebelum kita menjadi tetamu Allah. Apa yang perlu kita sediakan? Sudah pastinya tuan-tuan yang bakal menjadi tetamu Allah ni, yang menjadi jemaah Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd,
Mungkin di antara tuan-tuan ada jemaah yang pertama kali, kan? Siapa yang pertama kali sini? Cuba angkat tangan sikit. Siapa yang pertama kali nak pergi umrah ni? Cuba komen sikit. First time ke? Kan? Ataupun jemaah yang mungkin berulang 4-5 kali dah pergi umrah bersama dengan Andalusia. Masya Allah, terima kasih kerana setia bersama dengan Andalusia Travel and Tours. Jadi kepada yang pertama kali lah khususnya, tak ada pengalaman. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri, mengemaskan diri sebelum kita ke Tanah Suci. Jadi inilah antara persoalan jemaah yang selalu ditanya kepada para mutawif ataupun para petugas di Kuala Lumpur ataupun petugas Andalusia. Saya pertama kali nak pergi ni Ustaz, jadi apa persiapan yang saya perlu lakukan? Jadi untuk para jemaah yang pertama kali lah khususnya, sudah pasti jauh di sudut hati dia merasakan kegusaran. Tambahan pula dengan pertama kali pasca Covid pula kan. Dengan macam-macam nak kena tahu. Dengan iktamarnanya, dengan tawakalnanya. Allah Ustaz, serabut ni macam mana dengan apps. Boleh ke makcik pergi umrah ni? Awak ni bukan reti sangat. Dulu pakai handphone Nokia 3310 aja. Tiba-tiba sekarang ni nak kena belajar pula smartphone dan sebagainya. Bagi saya, perkara yang melibatkan teknikal, handphone, apa semua ni, insya-Allah dari masa ke semasa kita akan rungkaikan. InsyaAllah dalam siri 5 hari ni pun kita akan cuba terangkan dan juga jelaskan kepada anda. Cuma yang paling mustahak daripada semua persiapan tadi ni ialah persiapan rohani kita kan. Persiapan dalaman ini. Nak menjadi tetamu Allah ni tuan-tuan, kita ni nak pergi ke Tanah Sang Suci. Kita nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, nak berjumpa dengan Nabi SAW. Janganlah kita menjadi seorang tetamu Allah yang penuh dengan dosa pergi ke sana ni. Dia merasakan bahawa bila pergi Mekah, ini adalah peluang aku untuk menyucikan diri. Betul, tak salah. Memang Mekah, Madinah ini kita banyakkan amalan, Allah gadakan pahala banyak. InsyaAllah kita akan menyucikan jiwa. Cuma kita sebagai hamba Allah, kita ni tuan-tuan mati bila-bila aja. Belum tentu kita nak ke Tanah Suci ni baru kita berjumpa. Yalah pergi Mekah, Madinah, kita balik dengan umrah yang mabrur, belum tahu lagi. Mungkin ada yang sedang menyaksikan ini yang akan pergi umrah bulan 2, bulan 3, bahkan mungkin bulan depan, bulan 1 ni. Walaupun kita ni bakal menjadi tetamu Allah pada bulan 1, bulan 2, bulan 3, tetapi belum tahu. Kita dah ambil package, dah bayar penuh apa semua, tapi belum tahu kita ni dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Oleh yang demikian, janganlah kita merasakan bahawa kita boleh bersukaria di Malaysia ini dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bala banjir ke apa semua kan, ada orang kata ni Ustaz, ni bala ni semua Ustaz. Bala banjir ni Allah tanda Allah murka kepada manusia ni. Sebab apa? Sebab tempat lain semua boleh melalak-lalak lah apa kan. Orang boleh pergi berjoget lah apa semua, tapi dengan masjid surau tak boleh nak pergi. Dengan kota-kota tertentu tak dibuka secara luas, solat Jumaat pun sikit-sikit aja. Jadi mungkin lah kan, mungkin kita boleh katakan tanda Allah Ta'ala murka kepada hamba-hambanya, supaya kita ni beringat lah tuan-tuan. Kita ni Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala uji dengan pelbagai cara. Jadi untuk ke Tanah Suci, hendaklah kita menyucikan dulu diri kita di Malaysia ni. Jangan kita anggap pergi ke Mekah, nanti kita bertawaf, kita buang semua dosa ke Kaabah tu. Lepas tu balik Malaysia, kita boleh ambil balik dosa kita kan. Kita boleh ambil balik dosa. Tinggal kejap aja dekat KLIA. Lepas tu kita pergi Mekah, 12 hari buat ibadah, rebut pahala ratus ribu apa semua. Sampai KLIA, ambil balik dosa. Macam mana tu? Jadi, sebagai permulaan menjadi tetamu Allah, kita hendaklah mengetahui falsafah dan juga adab-adab menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapan rohani perlu dibuat supaya kita ni pergi ke Tanah Suci dalam keadaan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Kita boleh bangun malam, kita boleh beribadah kepada Allah.
Itu sebab ada jemaah, kadang-kadang kita tengok perhati kan. Dah pergi Mekah dah. Ambil package pula, package hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Hotel Madinah pun dekat dengan Masjid Nabawi. Tetapi dia rasa malas nak pergi. Duduk aja bilik kan. Bila azan dah berkumandang, duduk kat bilik. Duduk aja kan. Tak ada benda yang nak buat. Rasa macam, alah tak apalah, biarlah dia orang pergi dulu. Aku nantilah ni rasa malas nak pergi Zohor ni. Nanti asal aku pergi. Gitu kan. Dia bermalas-malasan. Apa sebab? Orang lain berebut nak pergi Mekah Madinah. Nak berebut nak pergi semayang awal waktu. Dan ialah berdoa pada Allah, ya Allah bagilah aku rezeki yang banyak agar aku dapat ambil package hotel dekat ni. Supaya bila aku hotel dekat, aku boleh pergi semayang awal waktu lagi. Sebelum azan berkumandang, 30 minit sebelum azan, kita dah berada dalam masjid dah. Tetapi ada manusia, dia rasa tak ada benda. Alah, tak ada benda lah, nantilah, esok ada lagi. Gitu kan. Dia merasakan tak ada apa pun azan, walaupun duduk dalam hotel Safwa lah misalnya. Hotel 50 meter daripada Masjidil Haram. Buka TV nampak masjid. Buka ada satu sound speaker sebelah katil aja. Kalau dikuatkan speaker tu, ada speaker dalam bilik, siap ada azan lagi. Azan Masjidil Haram dengar, azan speaker pun dengar, azan TV pun ada. Tapi boleh dia baring aja kan. Baring aja. Sambil main handphone, buka WhatsApp, ya, Instagram, duk balas WhatsApp, balas Facebook. Dia rasa benda tu lebih utama berbanding nak bersegera pergi masjid. Tak ada pun rasa dalam hati, aku ni dah lewat lah Allah. Tadi tertidur kan, patutnya nak bersegera ke masjid. Begitu. Jadi, saya dah nyatakan kat sini beberapa adab sebelum menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan dengan adab ini, kita bersedia nak menjadi seorang tetamu Allah. Baik, yang pertama sekali, niat yang ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ini dia menentukan segalanya. Kalau kita ini niat kita tidak ikhlas, ada tak orang pergi umrah niat tak ikhlas? Ada. Apa sebab pergi umrah ni? Sebab suami aku lah ajak ni. Tidak, aku malas. Banyak hal lain nak buat bisnes online. Apa semua. Kenapa nak pergi umrah ni? Ini ayah lah ajak kan. Kalau ayah tak ajak, saya tak nak pergi. Gitu kan. Macam-macam pesen manusia pergi umrah ni. Tapi bila niat daripada awal lagi, rasa tak seronok nak pergi, tak ada keikhlasan nak pergi umrah ni, maka akhirnya bila dia berada di Mekah, bila dia berada di Madinah, itu jadi malas. Malas nak pergi masjid, malas nak pergi semayang, Quran tak pernah buka pun. Kita ni di Malaysia lah tuan-tuan, kita di sini lah. Cuba tanya diri kita. Satu hari kita baca Quran berapa kali? Kita banyak baca Quran lagi ke kita banyak belik WhatsApp lagi kan? Gitu. Ni muhasabah untuk diri saya juga ni. Kita sibuk dengan WhatsApp kita kan. Kita sibuk duk balas. Bisnes, macam-macam. Urusan bisnes. Kita sibuk lagi dengan berFacebook. Nak komen orang itu, nak komen orang ini. Sibuk dengan artis itu, sibuk. Macam-macam benda. Akhirnya, sembayang kita lewat. Kan? Dan macam-macam lagi lah. Jadi contohnya, daripada awal lagi, adab yang pertama ialah betulkan niat. Tajdid niat. Supaya kita nak menjadi tetamu Allah ini, Allah mudahkan segala urusan kita dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, bertaubat bersungguh-sungguh. Taubat nasuha. Bukan nak taubat ini di Mekah baru nak bertaubat. Bukan. Nantilah tunggu sampai Mekah lah aku bertaubat. Begitu. Bukan nak tunggu hari Jumaat baru rajin nak bertaubat. Bukan nak tunggu malam baru nak bertaubat. Bukan nak tunggu orang suruh baru kita nak bertaubat. Bermula sekarang ini lagi, kita hendaklah melafazkan taubat kita setiap hari dan setiap masa. Istighfar ini tuan-tuan tak lekang daripada bibir ni. Sepatutnya. Daripada kita melalak-lalak apa semua kan. Yang mana para jemaah yang mungkin ialah ayanda, ibunda-ibunda yang ada kat dapur,
yang sedang masak ke apa semua ni, sambil masak tu cuba istighfar banyak-banyak kan. Jadi apa yang dilapaskan istighfar itu muncul ataupun masuk ke dalam makanan yang kita masak ni, gitu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar banyak-banyak. Dan melapaskan lafaz taubat nasuha. Taubat ni apa tuan-tuan? Taubat ni dia mesti ada 3 benda. Yang pertama sekali, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi istighfar saja belum bertaubat. Yang keduanya, hendaklah kita tinggalkan perkara yang tak baik ni. Mana benda-benda yang jahat apa semua, yang mungkin yang kita pernah lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, kita tinggalkan. Dan yang ketiganya, kita mesti buat benda yang lebih baik daripada itu. Tinggalkan benda maksiat dan buat pula banyak benda-benda yang baik. Jadi itu namanya taubat. Baik, daripada Rusdi Masaid. Salam Ustaz, kurang jelas suara, Masya Allah. Oh, saya dah tak boleh nak ejah apa ni. Saya takut kalau ejah nanti ni dihilang pula kan. Jadi minta maaf lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita sebab line ni kita tak pastilah bagaimana keadaannya. Jadi minta maaf lah banyak-banyak kalau sekiranya ada ketidakjelasan suara ni. Sebab saya kalau takut ejah nanti tutup apa semua kan hilang pula rancangan ni. Ya, gitu. Baik, yang ketiga sekali, perbelanjaan yang halal. Sebelum nak menjadi tetamu Allah, cuba kita semak tengok. Duit yang aku bayar untuk pakej Andalusia ni, pakej umrah ni, halal ke tak halal? Adakah duit rasuah yang aku gunakan untuk bayar pakej umrah aku ni? Adakah duit-duit rompak, duit mencuri, duit satu lagi yang paling mustahak adalah duit hutang. Kita ni ada hutang dengan orang. Kalau hutang dengan bank, hutang dengan badan agensi tak apa, sebab dia orang ada jadual pembayaran. Tapi kalau ada hutang dengan orang, hutang tu pula jumlahnya 100, 200, kita ni malas nak bayar, kita boleh pula pergi umrah bayar sampai 7-8 ribu, kita risau. Umrah kita yang kita pergi itu tak diterima oleh Allah. Apa sebab? Sebab membayar hutang itu lebih wajib untuk kita tunaikan. Kalaulah si pemiutang yang kita hutang itu tak reda kita pergi ke tanah suci kerana duit dia tak bayar, sedangkan umrah mampu bayar 10,000, 11,000 boleh bayar. Tapi aku punya duit bukannya banyak, RM50 aja, berjanggut nunggu, jenuh minta kan, gitu. Jadi kalau sekiranya duit yang kita gunakan ini untuk bayar pakej umrah, tetapi sahabat kita yang kita ada hutang dengan dia menuntut jauh dalam hati, tak reda lah, marah lah apa semua, kita risau. Kita risau bahawa umrah kita itu tidak menjadi umrah yang mabrur. Oleh ini kan cuba kita semak tengok perbelanjaan duit kita yang kita bayar pakej ini, adakah halal ataupun tidak. Baik, yang keempat, membawa bekalan dan perbelanjaan yang mencukupi. Untuk ke tanah suci ni tuan-tuan, ramai yang tanya, berapa Ustaz nak kena bawa duit? Kan? Dengan makan, minum, pakej Andalusia dia full board, bayar sekian harga, makan, minum, ziarah, apa semua jalan semua sekali. Tetapi mungkin ada orang rasa kalau nak bersedekah ke, kalau nak berwakaf ke, kalau nak buat apa pun, apa yang berapa banyak duit Ustaz nak kena bawa duit tepi ni, gitu kan, nak beli kurma ke, nak beli jubah ke, apa semua. Jadi bawalah perbelanjaan yang mencukupi. Kalau saya lah orang tanya, RM1,000 minimal lah kan, RM1,000 Saudi itu kira minimal lah tu, boleh lah bawa RM1,000 tu, okey lah kan. Selebihnya kalau tak cukup, tuan-tuan aktifkan tuan-tuan punya kad Maybank ke, kad Saudi ke apa semua. Kad tersebut boleh aktifkan international, masuk ke Maybank to you ataupun pergi ATM, boleh aktifkan untuk penggunaan antarabangsa. Nanti boleh cucuk dekat mana-mana ATM, dekat Al-Rajhi Bank ke, apa semua bank, banyak bank kat Saudi tu, Al-Rajhi Bank,
Saudi Kuwait Bank, Saudi Investment Bank, macam-macam bank ada, cucuk dan boleh bawa keluar duit rial. Itu paling tidaklah tuan-tuan boleh standby. Tapi kalau nak bawa cash, jangan banyak-banyak. Ada jemaah saya 10,000 rial Saudi cash bawa kan. 10,000 tuan-tuan. Oi ya Allah. Saya tanya haji ni, kenapa banyak sangat duit bawa ni? Saya risau ustaz, takut tak cukup. Cukup kan. 1,000, 2,000 tu pun dah banyak dah, ya. Jadi bawalah bekalan yang mencukupi. Kalau nak duit 1,000 itu dah memadai dah, ya. Kemudian yang kelima, mencari teman bertujuan saling ingat mengingati dan saling bantu membantu. Tuan-tuan, bersama kita nanti dalam satu bas rombongan umrah, katalah tuan-tuan pergi bersama saya lah. Tuan-tuan pergi umrah bersama saya, Ustaz Saifullah Nasri, saya sebagai mutawif yang akan bimbing tuan-tuan. Satu bas kita ni mungkin 35 orang, mungkin 36 orang, mungkin 40 orang. Asalnya tak kenal pun. Haji ni dari mana? Hajah ni dari mana? Tak kenal. Kita pula pergi solo, kan, seorang-seorang aja, sama lelaki maupun perempuan, solo pergi. Bila kita sampai Mekah Madinah nanti, kita akan pairkan dia. Satu bilik berdua, satu bilik bertiga, satu bilik berempat dan sebagainya. Maka di situ, satu bilik dengan kita tu, kalau boleh kita sama-sama saling ingat mengingati lah. Tengok, katalah Tuan Haji kita ni, satu bilik dengan kita ni, dia lebih berusia kan. Ji, nanti jangan lupa je ya, subuh kejut saya ni dah lah jenis subuh tak berapa bangun ni. Saya ni jenis subuh tak berapa nak bangun sangat kan. Semayang Zuhur pun kadang dah lewat-lewat asar baru nak semayang. Jadi sementara ada di umrah ni je, selama 12 hari ni, Tuan Haji jadi partner bilik saya ni, badi satu bilik ni. Tolong kejut-kejut saya Tuan Haji ya, kejut. Kalau nak pergi masjid, ajak saya. Gitulah. Jadi kita ni pula janganlah marah bila orang tu kejut kan. Ini ada yang marah kan, Pak Haji kejut. Dan dah dikejut tu, bangunlah kan. Ini buat de aja kan, buat kering aja, buat nohen aja kata orang Perak aja kan. Macam tak ada benda berlaku. Dah dikejut, bangun. Baik, ada persoalan, Bank Islam ada ke Arab Saudi Ustaz? Bank Islam tak ada. Tapi kad Bank Islam boleh aktifkan penggunaan antarabangsa, boleh cucuk dekat mana-mana ATM bank kat sana. Ya, okey, baik. Aktifkan international use, international banking ya, boleh guna, boleh cucuk dekat mana-mana ATM, tak ada masalah. Okey, baik. Cuma dia ada secas lah. Sekali cucuk tu mungkin berapa ringgit dia charge, tak pasti saya. Macam dulu sebelum COVID dulu, jemaah maklumkan pada saya, sekali cucuk dia tolak RM60. RM60 sekali cucuk. Sebab itulah tuan-tuan, sebelum cucuk tu fikir dulu berapa rial nak ambil ni kan. Jangan ambil 100 rial aja. Tiba-tiba yang kena charge 60. Tak baloi kan. Jadi gitulah. Jadi yang kelima tadi, mencari teman sebilik ataupun saling ingat mengingatilah teman sebilik kita ni untuk semayang, pergi masjid dan sebagainya. Yang keenam, banyakkan doa dan juga zikir dalam kehidupan harian. Sebelum kita nak pergi ke Tanah Suci ni, di Malaysia ni lagi tuan-tuan, di Malaysia ni lagi kita hendaklah rapat dan takarrub ilallah. Janganlah bila sampai Mekah Madinah baru rasa kan, tiba-tiba rasa teruja Mekah Madinah, tiba-tiba jadi lain macam lah kan. Jadi diri tu lain macam, jadi semangat betul semayang kan. Bila pergi Mekah tu rajin pergi Masjidil Haram. Bila balik Malaysia haram pergi masjid. Kan? Terbalik pula. Bila balik Malaysia haram pergi masjid. Masjid tak mandang. Jadi sebelum kita ke Tanah Suci ni lagi, di Malaysia ni lagi, hendaklah kita banyakkan zikir, banyakkan doa, sembahyang awal waktu dan sebagainya, ya. Dan yang ketujuh, buat wasiat. Ini pun antara adab bagi menunaikan ibadah umrah. Sebelum kita nak pergi ke Tanah Suci ni, tulis sikit wasiat ke apa semua kan. Bagi tuan-tuan yang mungkin dah buat wasiat dengan syarikat-syarikat ke ataupun amanah raya ke apa semua, tak apalah. Apa guna tujuan wasiat ni tuan-tuan? Sebab kita ni pergi belum tentu kembali. Sebab ini lama nak pergi ni, 12 hari apa semua. Entah ada usia ke, entah meninggal di Tanah Suci ke. Jadi
Apa semua yang tinggal kat Malaysia ni, cuba kita tulis sikit wasiat ke apa semua. Paling tidak tulis. Jangan mulut aja. Mulut ni boleh bergaduh, adik-beradik, anak beranak ni boleh gaduh, harta benda warisan apa semua ni. Maka tulislah sikit wasiat, kan, untuk panduan kepada anak beranak apa semua ni bila kita ditakdirkan meninggal dunia di tanah suci, ya. Baik, yang ke-8, memohon dan memberi kemaafan serta berlapang dada dengan semua orang. Kalau kita ada permusuhan adik-beradik, kita ada musuh saudara mara, jiran-jiran apa semua ni, udahlah, kan, kita tamatkan kita punya permusuhan, tamatkan kita punya persengketaan ini sebelum lagi kita nak pergi ke tanah suci. Bermula hari ni tuan-tuan dah dengar kuliah hari ni habisnya ni, tamatkan. Berbaik-baiklah, esok berbaik-baik. Telefon adik-beradik, tanya khabar apa semua, kan. Ini mak ayah kita dah lama dah mati. Kita ni nak berebut satu tanah mak ayah kita yang ditinggalkan sekarang kera aja. Sampai kita tak bertegur siapa adik-beradik dekat 20 tahun. Ada tuan-tuan, ada. Jemaah saya ada yang macam tu. Bila pergi Mekah ni, dia pernah mengadulah pada saya, ceritalah, kan. Jemaah-jemaah ni dengan mutawif ni rapat kan. Oh, jemaah-jemaah kalau dengan saya lah, jemaah-jemaah saya rapat dengan saya. Jadi bila kita rapat tu kadang-kadang sembang lah saja, tanya, ni haji pergi umrah ni sendiri lah ni, kan. Tak adalah pula nak ajak adik-beradik ke apa semua ni. Itulah Ustaz, saya ni dengan adik-beradik ni dah 20 tahun dah tak berjumpa, dah tak bersembang, dah 20 tahun dah Ustaz. Apa sebab? Sebab harta ataupun tanah pusaka sahaja. 20 tahun tak pernah bertanya khabar. Ni saya pergi Mekah ni pun siapa pun tak ada hantar, kan. Pergi sendiri je. Siapa pun tak tahu. Kalau dia orang tahu pun dia orang peduli apa, kan. Gitu. Oleh demikian, kita lah mulakan. Kita kena mulakan. Jangan harapkan adik-beradik kita yang lain tu. Harapkan saudara mara yang lain. Kita ni yang mulakan dulu. Untuk saling memaafkan. Untuk saling bertanya khabar. Dan kita ni berlapang dada lah untuk memaafkan semua orang. Udah-udahlah. Persengketaan apa semua ni, udah tinggal lah, kan. Tak ada manfaat pun kalau berterusan, kan. Okey, baik. Yang ke-9-nya, menyucikan hati dengan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat mazmumah. Lazimi diri dengan perkara-perkara yang baik. Lazimi diri dengan solat awal waktu. Lazimi diri dengan membaca Al-Quran. Lazimi dirilah dengan kita ini bermaaf-maafan. Semua yang baik-baik kita cuba amalkan. Tinggalkanlah sifat-sifat sombong, sifat bongkak, sifat takabur, rasa bangga diri, rasa besar diri. Memang Allah tak takdirkan kita ni banyak duit, kaya kita daripada adik-beradik kita, saudara mara kita. Tapi kaya kita ni kadang-kadang lupa pada Allah, lupa pada Tuhan, bahawa yang bagi kaya kita ni Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang kita ni sombong dah jadi manusia. Rasa macam pandang orang pun sebelah mata je, kan. Miskin je tu, gitu. Aku ni banyak duit, aku ni kaya. Jadi janganlah jadi manusia yang sombong, kerana sombong itu adalah sifat iblis dan juga syaitan. Jangan kita teruskan sifat-sifat sombong ni. Udahlah. Bila kita nak menjadi tetamu Allah, nak menjadi seorang yang disebut sebagai duyufur rahman, jauhilah sifat-sifat sombong dan juga takabur. Ya. Baik, dan yang ke-10-nya adalah istiqamah dan bersungguh-sungguh mempelajari kaifiat mengerjakan umrah. Belajar. Dan macam tuan-tuan ni sekarang ni yang sedang menyaksikan video secara live daripada Facebook Andalusia ni, nak tahu sikit sebanyak apakah yang dikatakan sebagai umrah. Umrah tu apa, Ustaz? Maklumlah tuan-tuan, kita ni yang sembahyang hari-hari pun banyak benda tak selesai. Sembahyang kita ni hari-hari sembahyang, banyak benda tak selesai. Dengan hal ehwal kena baca kunut ke tak baca kunut, dengan hal ehwal letak tangan kat sini ke letak tangan kat bawah, letak atas, letak sini, banyak benda. Sembahyang yang hari-hari pun macam-macam tak selesai. Ini kan pula umrah yang seumur hidup kita first time baru nak pergi ni. First time baru nak pergi. Oleh yang demikian, kita pelajari ilmu umrah. Boleh tengok
dalam Facebook Andalusia kita ni, Datuk Daud ada bagi ceramah, kuliah tentang umrah apa semua secara online. Saya sendiri pun ada juga kadang-kadang menggantikan Datuk Daud untuk bertazkirah, menceritakan perjalanan umrah tu apa dan sebagainya. Maka tengok dalam Facebook Andalusia ni untuk pelajari umrah secara lebih dekat, kan? Dan kalau sekiranya tak nampak juga, Ustaz, saya memang tak faham lah, dengar online ni saya tak faham, boleh kan, boleh hubungi saya, kita boleh adjust untuk kursus umrah secara bersemuka. Ni kita buat private lah, kita tak adalah buat Andalusia kan, sebab kita risaulah fatrah-fatrah pasca Covid ni, apa semua berkumpul ramai-ramai 300-400 orang, tak jadi kluster pula kan. Jadi ada wujud pula kluster Andalusia kan, payah kan. Tapi siapa yang nak buat grup kecil kan, 3-4 orang, ataupun tuan-tuan yang nak kursus umrah secara private, ni telefon saya nanti, insyaAllah kita boleh adjust, insyaAllah kursus umrah di rumah masing-masing. Saya datang bawa kelengkapan apa semua, kita boleh cerita bab umrah ini dengan lebih dekat. Ada slideshow, ada pancaran slideshow, ada nota yang kita akan berikan sebagai rujukan para jemaah, insyaAllah. Ya, jadi itulah dia 10 perkara ataupun adab sebelum menunaikan ibadah umrah. Ya, baik. Dalam bab, kalau kita lihat juga dalam bab penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, kita hendaklah menjadi manusia yang sentiasa membersihkan diri kita ni. Terlalu banyak dah dan terlalu lama dah kita ni melaksanakan perkara-perkara yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menjadi terterima Allah, bermula sekarang jauhilah perkara-perkara yang haram. Jauhilah benda-benda yang haram dan jauhilah benda-benda yang bersifat syubhat. Syubhat ni apa tuan-tuan? Syubhat ni benda-benda yang entah halal ke, tak haram ke, tak halam kan. Ini haram pun tidak, halal pun tidak, halam pun kan. Jadi tak tahu dia halal ke haram. Benda-benda yang bersifat syubhat ini jauhkan, tinggalkan, supaya kita tak terjerumus ke dalam benda yang haram. Nampak gaya makanan ni macam tak ada tanda halal pun, contohnya tak ada tanda halal pun, tinggalkan. Banyak lagi benda-benda halal yang memang confirm ada logo halal. Itulah untungnya tuan-tuan, kita di tanah air Malaysia kita ni, JAKIM kita ni sentiasa kan memantau ke apa semua ni, nak makan tak ada masalah ya. Tuan-tuan pergi umrah pun nanti, Mekah Madinah pun tak ada masalah. Mekah Madinah kan boleh makan, apa nak makan boleh makan. Sebab apa? Mekah Madinah insya-Allah semua produk makanan yang dibawa masuk semuanya halal belaka. Gitu kan. Okey, baik. Yang pertama sekali dalam bab penyucian jiwa, yang pertama sekali, akidah yang jelas dan sahih serta pelaksanaan syariah yang tepat. Itu dulu sebagai kita punya base kepada agama kita. Akidah kita kena clear. Apa akidah kita tuan-tuan? Akidah kita adalah akidah Islam mengikut ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah. Jauhilah benda-benda yang bersifat, contohnya kan, benda-benda yang dikatakan ataupun dilabel sebagai ajaran sesat ni, jauhkan. Nampak gaya macam kadang-kadang kita ni bukan apa tuan-tuan, ada mungkin amalan-amalan kita di kampung-kampung, di pedalaman mana apa semua ni, yang kadang-kadang amalan kita tu bersalahan dengan kita punya akidah. Tak betul akidah kita, dia bersalahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh demikian, cuba kita betulkan bahawa akidah kita ni biar akidah yang benar, biar akidah yang tepat, biar akidah yang lurus, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i. Jauhilah benda-benda yang tarikat-tarikat, minta maaf, ada tarikat yang bagus, Alhamdulillah, tetapi ada pengamalan yang kadang-kadang terlihat menyimpang daripada agama. Kita risau dengan amal-amalan begitu yang menyimpang daripada agama yang betul. Akhirnya kita terjerumus kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil zikir secara berjoget ke misalnya, amalan zikir-zikir yang kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita amalkan. Banyak benda. Jadi jauhi perkara-perkara akidah yang mungkin menyeleweng, dan kita ikutlah akidah yang sebenar, Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga syariat Islam yang betul.
Yang keduanya menguasai ilmu dan kefahaman Islam. Dalam bab kita membersihkan jiwa kita daripada benda-benda yang haram, ilmu dan kefahaman Islam hendaklah kita tingkatkan. Banyakkan membaca buku-buku agama. Banyakkan mendengar tazkirah-tazkirah. Hari ni mudah tuan-tuan. Ilmu agama ni di hujung jari aja. Banyakkan kita dengar, lihat. Tapi tengok juga. Kita ni menjadi manusia yang jenis perhati juga. Tadi contoh ada satu video yang diberikan pada saya. Satu video satu orang ustaz, saya kira Indonesia kot, bukan Malaysia tu rasanya. Dia bawa, ada orang bagi air, dia baca doa, dembus, dia bagi dembus. Sambil tangan pegang tudung, pegang kepala orang apa semua ni kan. Pegang kepala perempuan, yang perempuan ni pula rela dia pegang. Oh, ini barakah ni, Tuan Guru ni. Kalau tanya saya tak setuju lah kan. Walaupun mungkin tak kena pun lapik apa semua ke kulit perempuan tersebut, ustaz tadi ni. Tapi perbuatan kamu itu memegang apa semua ni boleh menimbulkan syubhat ataupun fitnah kepada agama. Kan, kenapa mesti kena pegang apa semua perempuan apa semua ni? Udahlah kan, jangan kita membuat perkara-perkara yang tak sebenarnya kan. Jadi banyakkan baca dan juga banyakkan juga mendengar ilmu-ilmu agama yang betul dan sahih. Itu yang betul. Kalau ada benda-benda yang rasa viral dan tak betul, dapatkan dulu kepastian. Jangan rajin forward aja kan. Dapat video pelik forward kan. Dapat video pelik forward. Rajin jadi keyboard warrior, jangan. Jadi biarlah kita ni teliti dulu, tapih dulu maklumat agama ke maklumat apa pun, kita tapih dulu, barulah kita terima pakai, barulah kita amalkan supaya tidak menyimpang daripada ajaran yang sebenar. Yang ketiga, dalam menyucikan jiwa kita, tak dapat tidak menunaikan solat 5 waktu dengan betul. Tuan-tuan, bunyi solat 5 waktu ni macam mudah, tak ada apa. Bagi orang yang sentiasa bersolat, boleh bersolat 5 waktu, boleh bangun malam lagi, boleh tahajud lagi, bagi dia tak ada benda solat 5 waktu. Boleh aja kan diikut dan dibuat secara awal waktu berjemaah dan sebagainya. Tapi ada di luar sana yang merasakan berat sangat bila nak solat 5 waktu ni. Terasa berat. Contohnya solat subuh lah. Allah Akbar kan. Nak bangun subuh bercinta tuan-tuan. Kan? Dengan yelah mungkin bini pun tak kejut, suami pun malas apa semua. Lelah subuh sentiasa tak semayang. Cubalah kita ni menjadi orang yang tekankan kefarduan solat 5 waktu. Bila solat kita selesai, hubungan kita dengan Allah Ta'ala selesai, insya-Allah segala masalah kita yang ada dalam dunia ni boleh diatasi dengan sebaiknya. Masalah kemiskinan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, moral dan sebagainya ini bermula daripada ni solat. Bermula daripada sembahyang. Kalau sembahyang kita dicuaikan, sembahyang kita buat acuh tak acuh aja, urusan Tuhan kita buat remeh aja, bagaimana mungkin urusan dunia kita nak stabil? Macam mana urusan dunia kita nak selesai dan sebagainya? Maka solat 5 waktu ini mesti menepati 3 benda. Yang pertama sekali, mestilah solat di awal waktu. Kan, cuba kita bangun set jam. Set jam meeting boleh. Set jam pergi mesyuarat boleh. Kan, set jam untuk kan kita nak berdating dengan isteri kita boleh. Kan, set jam berdating dengan bini. Dating dengan bini lah tuan-tuan kan gitu. Tapi set jam untuk solat tak pernah buat pun kan. Cuba kita set macam-macam aplikasi dalam handphone sekarang ni, dengan azan je lah, dengan apa semua. Biar pasang kuat-kuat, subuh aja Allah, biar azan Mekah. Pasang dekat aplikasi handphone tu, type dekat Google tu azan. Biar kita ni, ataupun ada satu aplikasi bagus iaitu Muslim Assistant. Boleh buka Google Play Store, download Muslim Assistant. Dia ada azan 5 waktu. Kan set gitu dekat mana, contoh Kuala Lumpur ke Bangi ke Ipoh ke Perak ke mana, dia boleh detect waktu semasa.
dan letak handphone tu apa semua kan. Bila masuk subuh aja, dia bunyi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi biar set jam masa tu. Kita setkan masa untuk solat. Bila bangun solat, bila subuh kita tidur, dengar azan, kita terus bangun. Gitu. Jangan tangguh-tangguh lagi. Ya, okey, baik. Kemudian solat yang kedua mestilah solat berjemaah. Yang pertama, solat di awal waktu. Yang kedua, solat berjemaah. Berjemaah kita tuan-tuan. Bangun, kejut isteri, kejut anak, kan? Bangun untuk solat berjemaah. Paling tidak subuh lah. Maghrib, isyak, 3 kan? Subuh, maghrib ataupun isyak, 3 ni. Kalau solat macam Zuhur, Asar, kita kadang sibuk dekat pejabat ke apa semua. Tapi subuh, maghrib, isyak ni kalau boleh, solat berjemaah. Kejut isteri, kejut anak-anak bangun solat subuh. Ajak anak-anak solat berjemaah maghrib, isyak ni. Biar kita lazimi begitu, insya-Allah. Dan yang ketiga sekali adalah solat di mana tempat azan diazankan. Itu bagi orang lelaki, masjid memang tempatnya lah. Surau memang tempat dia. Bila kadang-kadang kita ni rumah sebelah masjid pun, rumah kita sebelah surau pun, tapi tak ada nak mandang nak pergi surau ni kan. Itu kita kadang-kadang berdosa pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita rumah sebelah, azan dengar, tapi kita sengaja sembahyang kat rumah. Bahkan ada hadis Nabi yang menceritakan berkaitan dengan larangan bersolat di rumah jika sekiranya dengar azan daripada masjid. Kan? Jadi oleh demikian, cuba kita lazimi 3 tadi ni. Solat di awal waktu, solat berjemaah, dan juga solat di mana tempat azan diazankan, insya-Allah. Ya. Baik, yang keempat, amalkan tuntutan-tuntutan sunat. Kan? Yang pertama sekali, kita bangun qiyamul lail, bangun malam. Jangan nak tunggu pergi Mekah, Madinah baru nak bangun malam. Kan? Tunggu Mekah, Madinah nanti baru nak bangun tahajud. Di Malaysia lagi kita cuba amalkan bangun tahajud ni. Bangun malam. Cubalah sekali-sekala kita bangun malam kan. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Kan? Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Begitu. Tapi untuk menjadi tetamu Allah, untuk menjadi duyufur Rahman, sekarang lagi kalau boleh kita amalkan perkara-perkara sunat ini dengan sebanyak-banyaknya. Bangun malam, kan, qiyamul lail. Paling tidak sebelum subuh tu, sebelum subuh, katalah subuh 5.30, 4.30 bangun, 1 jam sebelum subuh. Bangun tidur, pergi mandi ke apa semua, kan. Lepas tu buka tikau semayang, kita pun mulakan semayang. Yang pertama sekali apa nak buat? Sembayang taubat dulu. Lepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Lepas solat sunat hajat, tahajud. Lepas tahajud, tasbih. Lepas tasbih, kita boleh tutup malam tu dengan solat sunat witir. Boleh, tak ada masalah. Ya. Paling tidak pun kalau malas tak ke mana pun, bangun, taubat, tahajud dah. Kan? Itu paling malas lah tu. Kan, mula-mula ni nak belajar bagi jiwa kita ni lembut. Bangun juga usaha. Set jam bangun. 1 jam sebelum subuh dah bangun. Kemudian kita buat solat sunat taubat, diikuti dengan solat sunat tahajud. Begitu. Ya, okey, baik. Yang keduanya sedekah. Di Malaysia lagi kita lazimi ataupun kita memperbanyakkan sedekah. Jangan nak tunggu Mekah, Madinah baru nak sibuk bersedekah. Nak tunggu Mekah, Madinah nanti baru nak kita banyak sedekah, cari fakir miskin, buat infak sabil apa semua kan. Di Malaysia lagi ni kita kena perbanyakkan sedekah. Cari mana-mana tahfiz, rumah anak yatim ke apa semua, bagi sedekah. Kan? Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan itu, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dalam nak pergi menunaikan ibadat umrah ni. Tak adalah halangan-halangan apa semua ni, mudah belaka. Apa sebab? Sebab mungkin daripada berkat kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, banyakkan berdoa dan juga berzikir. Tadilah, doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam segala perjalanan kita. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan perkara-perkara yang mungkin membebani kita punya
perjalanan nak menuju ke Mekah dan juga ke Madinah. Doa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kita ni visa umrah ke apa semua ni kan. Persiapan kita ni dengan sebaik mungkin. Tak adalah yang mungkin tarik diri ke, tak ada yang sakit, tak ada yang ayalah ada apa-apa kemusyilan ke apa semua. Kita doa pada Allah Ta'ala diberikan kemudahan kepada setiap perjalanan kita dalam nak menuju ibadah umrah ni insya-Allah ke Mekah dan juga Madinah. Ya. Baik, kemudian memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ini amalan sunat yang memang kita kena buat lah tuan-tuan. Banyakkan baca Quran. Paling tidak pernah tak kita setahun kita merancang untuk khatam Quran. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, cuba kita bermula sekarang. Paling tidak 1 tahun 1 kali khatam lah kan. Bermakna bila kita 1 kali khatam, kita ada mindset begitu, kita rajin nak baca Quran, kita nak buka belik Quran tu rajin. Kalau tak ada mindset begitu, pakat tak lah baca Quran. Quran semua penuh kat rak-rak berdebu tu kan. Penuh Quran dekat rak, Quran baru-baru tapi berdebu. Sebab apa? Tak pernah ambil Quran baca pun. Jadi tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, perbanyakkan amalan-amalan sunat sebegini. Dan yang terakhir sekali, elakkan gurau senda yang melampau dan juga percakapan yang sia-sia. Kita pergi Mekah, pergi Madinah dalam bilik, sebilik, member apa semua ni. Kan kita ada partner kita sebilik berdua, lepas ni mungkin ada sebilik bertiga, lepas ni ada sebilik berempat, lepas ni Paket Andalusia nak keluar lah ni, bilik bertiga, bilik berempat ni insya-Allah kan. Sebilik dengan kita ni 2-3 orang, 4-5 orang ni sembang benda-benda yang agama lah. Kan sembang, jauhilah sembang-sembang yang lara, benda-benda yang tak ada kena mengena, sembang, gelak, ketawa, gurau senda yang tak mendatangkan manfaat, tinggalkan. Kita perbanyakkan baca Quran, kita pergi masjid, kita berzikir banyak, itu lebih baik lah ya. Baik, itulah dia antara adab-adab ataupun persediaan rohani kita sebelum kita nak menunaikan ibadah umrah. Kalau kita bahaskan pula persediaan fizikal, apa yang kita perlu lakukan sebelum kita nak pergi ke Mekah Madinah? Sudah pasti yang pertama sekali untuk persediaan fizikal kita, stamina kita lah. Bukan stamina kita ni. Tuan-tuan, nak pergi Mekah ni, nak pergi Madinah ni untuk buat umrah, kita berjalan banyak ni. Daripada hotel kita nak pergi ke Masjidil Haram. Kemudian daripada Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram kita nak bertawaf 7 pusingan. Kita nak bersa'i pula, pergi balik satu hala sa'i Safa Marwah 420 meter. Pergi balik Safa Marwah 3 km kurang lebih. Lepas tu nak balik hotel kita kan. Kurang lebih untuk buat umrah, selesaikan ibadah umrah, tak kurang daripada 6 ataupun 7 km jalan. 6-7 km jalan untuk buat umrah. Bayangkan kalau sekiranya 6 dengan 7 km ni kita ni pergi tanpa ada persiapan fizikal yang betul. Apa jadi pada kita punya stamina? Pewai tuan-tuan, pewai. Kita akan rasa sakit. Dan silap-silap bila sampai ke Mekah, kena umrah pertama aja, esok dah mula panas dah badan, dedah lah kan. Sebab apa? Sebab sakit. Otot sakit, muscle sakit kan. Jadi sebelum nak pergi Mekah, lari-larilah sikit kan. Pergilah balapan stadium ke, kat rumah tuan-tuan tu ada balapan stadium, ataupun Taman Tasik mana-mana ke, Taman Tasik Ampang ke, Titiwangsa ke, ataupun Taman Tasik Bangi ni ada kan. Pergi jogging petang-petang kan, berlari, ambil stamina kan. Sebelum nak pergi umrah, 1 bulan sebelum jogging. Sehari, seminggu 3-4 kali jadilah kan, pergi jalan pelai. Yang mana ada basikal beli mahal-mahal tu. Basikal je ribu-ribu dah harga. Pergi cycling kan, pergi naik basikal, pusing apa semua ni. Naik bukit, turun bukit ke apa semua, supaya kita tak terkejut kan, tak terkejut bila pergi Mekah ni banyak pula berjalan. Lagi persiapan fizikal kita, ubat-ubatan tuan-tuan. Apa yang perlu dibawa, bawa. Sebab di Mekah Madinah ni bukan tak ada, farmasi ada, tapi mungkin ubat di sana ni tak sesuai dengan ubatan-ubatan kita ni. Jadi kalau kita ni dah memang mungkin ada sakit kencing manis, darah tinggi ke apa semua, sikit-sikit lah, tapi dah dinasihatkan doktor kena makan ubat
bawa standby ubat tu siap-siap. Kan, tu persiapannya. Ni namanya persiapan sebelum nak pergi ni. Bawa ubat-ubatan yang sesuai. Kan, bawa yang sesuai. Ya. Bagi mereka yang mungkin kronik, yang mungkin kecil manis, yang perlu insulin dan sebagainya, perlu ada surat daripada doktor tu. Surat fit to fly. Surat mengesahkan yang kita ini boleh menunaikan ibadah umrah. Surat itu tuan-tuan kena dapatkan daripada doktor yang merawat tuan-tuan tu. Kan, doktor yang ambil ubat, kita ambil ubat setiap minggu ke apa semua tu. Jumpa doktor tu balik, minta dia buat surat sikit dalam bahasa Inggeris, mengatakan bahawa, doktor, saya nak pergi umrah sekian-sekian masa, minta tolong tuliskan maklumat berkaitan dengan saya ni layak menunaikan ibadah umrah. Tuliskan juga description ubat-ubatan. Kan, kalau bawa insulin, nak tulis berapa banyak insulin kena bawa, jarum lah, apa semua tu kena bawa. Sebab ada kes jemaah yang ditanya oleh immigration, kan, nampak macam sakit Haji tu Haji ni, boleh ke nak terbang apa semua, ni ada bukti surat ke apa semua, kan, gitu. Bila ada surat, senang, ya. Kemudiannya nanti tuan-tuan perlu jalan ni yang dinamakan sebagai PCR, kan, PCR test. Sebelum nak pergi ke Mekah, Madinah ni, 72 jam sebelum tempoh penerbangan, tuan-tuan kena buat PCR test. Kena jolok hidung, ambil air liur punya sampel. Kemudian hari ni buat, esok dapat result, 1 hari punya result. Mesti negatif lah. Mesti COVID kita tu negatif. Maka untuk persiapan fizikal kita sebelum nak pergi ke Mekah, dah tahu nak menjadi tetamu Allah, haji dan hajah sekalian yang sedang tengok live sekarang ni, nak menjadi tetamu Allah, maka kurang-kurangkan pergi merayap-rayap tu, kan. Kurang-kurangkanlah pergi berjalan-jalan yang tak perlu, kan. Kenduri kendara apa semua ni, bukanlah tak boleh pergi kenduri, boleh, tapi kurang-kurangkanlah, kan. Sebab apa? Sebab nak menjadi tetamu Allah tak lama lagi ni, kan. Kita risau kita punya kesihatan kita terganggu. Sekali buat PCR tiba-tiba positif, apa macam. Oleh demikian, kita cuba kurang-kurangkan pergi pantai apa semua, lepak-lepak, kan, apa semua ni kurangkan. Shopping mall busy orang. Tambah satu Ahad, tuan-tuan, kalau pergi IOI Putrajaya ke contohnya, punya ramai apa semua, kan. Jadi pastikan sebelum nak pergi ke tanah suci apa semua ni, ikuti SOP tu. Kan, ni ada SOP perjalanan umrah. Kurang-kurangkanlah pergi ke tempat-tempat yang sesak, mengelakkan daripada kita ni ke barangkalian boleh positif COVID. Tadi saya baru jumpa sahabat saya tadi, masa petang tadi saya jumpa sahabat saya yang baru balik daripada umrah. Dia bimbing satu grup Andalusia. Dia balik, dia sembang dengan saya. Dalam grup dia, 6 orang tak boleh fly daripada Malaysia lagi. Sebab 6 orang positif COVID. 6 orang tak boleh fly, tuan-tuan. Sebab apa? Bila PCR 72 jam ni, lagi 3 hari nak terbang, dia buat PCR, esok dapat result positif COVID. Tak boleh terbang, tuan-tuan. Habis tu, Ustaz, macam mana saya punya bayaran macam mana? Kan? Saya punya bayaran package habis, burn ke apa semua. Jadi rujuklah pihak Andalusia nanti, ya. Saya tak nak cerita pengurusan dalam video ni. Nanti kita akan sembang nanti bab pengurusan. Cuma saya katakan apa dia, boleh jadi bila positif begitu, tak boleh pergilah Mekah Madinah. Bye-bye aja lah. Bye-bye gitu, kan. Kita pun kuarantin kat rumah. Orang lain dapat pergi terbang, kita duduk rumah je lah, kan. Jadi apa jadi pada kita punya umrah apa semua, nanti kita akan bahas, kan. Kita akan ceritakan tu dalam hari yang kelima nantilah. Dalam bab peraturan baru SOP apa semua ni, kita akan ceritalah SOP penuh waktu tu. Ada jemaah kita yang di Mekah, dah sampai Mekah dah sampai Madinah dah, tapi tak memakai mask dengan betul. Letak mask kat sini, kan, pakai bawah dagu aja, kan. Pergi masjid, balik masjid. Bila datang polis suruh haji, ya haji. Dia tunjuk gitu tu, bermakna pakai mask hajar, ya Allah, kan, pakai mask. Lalu polis, kita pun turunkan balik. Kita buat endah tak endah aja SOP apa semua ni. Maka akhirnya ada 1-2 jemaah kita yang positif COVID di Mekah. Tak boleh balik pula ke tanah air, kan. Sudah kuarantin pula 10 hari dekat Mekah tu. Lepas 10 hari kena test lagi PCR, kalau positif sambung lagi kuarantin.
sampailah resultnya negatif. Begitulah tuan-tuan. Jadi untuk persediaan sebelum nak pergi ke tanah suci, jaga diri, asingkan diri, isolatekan diri. Jauhilah tempat-tempat yang sesak, pakai mask dengan betul, kan? Dan jauhilah tempat-tempat macam pasar ke pantai ke apa semua. Bukanlah suruh berkurung aja kat rumah, hidup lah juga kan. Kita ni kena kerja juga. Tapi jaga SOP kita tu kan. Pakai mask, sanitize tangan dan sebagainya. Okay, baik. Kemudian persediaan fizikal juga yang boleh saya nyatakan kat sini ialah persediaan untuk SOP tadi tu. Antara SOP yang nanti yang kita akan gunakan nanti di Mekah Madinah ialah kita kena belajar guna handphone ni kan. Itu pun persediaan fizikal juga tu. Sebab fizikal kita kan nak kena type, nak kena ambil slot kekosongan umrah lah, kekosongan raudah lah, apa semua. Maka habis ceramah saya tadi ni, habis malam ni punya kuliah, boleh download yang namanya aplikasi Tawakkalna dengan Iktamarna. Download siap-siap kan, download siap-siap kan? Dan nanti boleh tanya anak kan, mana satu yang nak download ni, Tawakkalna yang mana satu, Iktamarna yang mana satu. Dia ada simbol dia dekat dalam Google Play Store tu, download siap-siap. Dan juga satu lagi apps yang saya boleh katakan, VPN Proxy Master, itu pun download juga siap-siap. Nanti tuan-tuan belajarlah bagaimana guna VPN tu. Yang mana Tawakkalna dengan Iktamarna tadi tu download aja, tak boleh nak buat apa-apa. Sebab apa? Sebab dia kena ada SIM kat Saudi. Bila sampai Saudi nanti barulah tuan-tuan boleh guna aplikasi tu, Tawakkalna dengan Iktamarna. Ya, untuk Tawakkalna dia berfungsi macam kita punya MySejahtera. Daripada jauh nampak warna hijau, immune, bermakna beres. Tapi kalau sekiranya macam Iktamarna, dia untuk mohon permit kan, umrah, solat di Masjidil Haram, raudah laki, raudah perempuan, dan yang kelimanya adalah ziarah makam Nabi, proper visit. So Tawakkalna macam MySejahtera, Iktamarna berfungsi seperti mana untuk memohon permit. Gitulah. Jadi dua app ni. Jadi kalau nak tahu detail lebih lanjut berkaitan dengan apps ke apa semua ni, nanti boleh PM saya. Nanti saya tunjukkan dia punya gambarnya apa semua kan. Kalau nak download lah kan. Lepas ni boleh PM saya nombor telefon, boleh ya. Dan juga satu lagi yang ketiga tadi, VPN Proxy Master. Apa gunanya? VPN Proxy Master tu gunanya adalah untuk tuan-tuan bila besok sampai ke Mekah Madinah, bila berada dalam Saudi, tak boleh telefon direct Malaysia, tak boleh. Baik nombor Saudi tu ataupun melalui WhatsApp, tak boleh direct Malaysia. Dia kena divert dulu telefon tu. Jadi gunakan VPN Proxy Master tu, kita klik OK, dia connected, dia connect dekat negara mungkin Amerika ke, dia punya apa nama negara gitu. Dah keluar dia punya bendera Amerika ke British ke mana. Jadi dia divert lah pergi ke Malaysia. Jadi seolah-olah macam tuan-tuan telefon daripada Amerika sana. Ibarat gitu. Ni dia. Kan VPN Proxy Master. Yang apps ni download siap-siap kan nanti. Bukan sekarang lah. Ni tengah ada kuliah. Habis kuliah ni nanti boleh download kan. Jadi tiga benda ni download siap-siap. Tawakkalna, Iktamarna dan juga VPN Proxy Master. Jadi tiga ni penting. Okey. Nanti bab nak belajar apa semua ni nanti insya-Allah bila tuan-tuan pergi umrah ke apa semua nanti dengan Mutawib dia boleh ajarlah cara nak apply apa semua kan. Siapa yang terbang dengan saya insya-Allah pada 4 Januari ni untuk package Anwar Diafah, nanti bersama saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan. Kan? Saya insya-Allah terbang untuk 3 penerbangan yang confirm setakat ni, iaitu pada 4 Januari untuk package Anwar Diafah. Ni contohnya. Ni package ya. Package untuk Anwar Diafah bersama dengan Andalusia. Saya sebagai mutawif yang akan bimbing tuan-tuan. Package Anwar Diafah, package ekonomi, kan gitu. Ni siapa yang nak Januari, ada lagi kekosongan, siapa yang nak join boleh join saya. Tapi janganlah tukar tarikh pula kan. Bermakna siapa yang belum apa semua jemaah-jemaah yang mungkin saja dengar-dengar ni, bagi tahu kat saudara mara kan. Saiful Nasir ada buat package kan. Boleh ikut 6990 aja. Yang keduanya saya akan terbang pula pada Februari insya-Allah untuk package Hotel Safwah kan, 50 meter daripada Masjidil Haram. Ini package 50 meter, memang dekat benar lah. Naik Saudia dengan harga 9390. Tapi siapa yang daftar sekarang sebelum 31 Disember dapat diskaun 300. Maka
Ayuh beramai-ramai daftar PK kan. Dapatlah jadi 9090 kan, 300 diskaun kan. Baik, yang ketiganya insya-Allah Mac, saya akan terbang pada 1 Mac nanti sampailah 22 Mac. Ini package 22 hari punya package kan. 10 malam di Mekah, 10 malam di Madinah. Oh, terbaik kan. Mungkin tuan-tuan yang pernah pergi umrah bersama Andalusia tak pernah pergi ataupun duduk lama kat Mekah Madinah ni 12 hari je biasanya. Ni 22 hari termasuk pergi balik, 10 hari Mekah, 10 hari Madinah. Oh, memang terbaik. Dan insya-Allah yang keempatnya Ramadan kan. Ramadan insya-Allah bagi siapa yang nak join pada saya umrah Ramadan bersama saya, umrah awal Ramadan. Ini package-nya umrah awal Ramadan. Sama juga diskaun untuk 300, harga 7990, 3 April hinggalah 14 April penerbangan saya. Jadi untuk tuan-tuan yang belum ambil package apa semua kan, yang baru saja nak tengok-tengok dan congak-congak package, ni ada 4 kan, umrah bersama Saifullah Muhammad Nasri, insya-Allah saya akan bimbing tuan-tuan. Okey, baik. Itu ceritalah berkaitan dengan umrah ya. Okey, baik. Seterusnya kita nak masuk pula ke tajuk umrah. Okey. Maka selesai bab persediaan mental dan juga fizikal. Mental dan juga rohani itu kurang lebih sama lah kan. Mental kita ni kena tadi tu lah, tazkiyatun nafs apa semua, baikkan jiwa apa semua. Fizikal tadi tu kan, nak kena berlari-lari, kena jogging-jogging sikit apa semua. Kemudian kena install tadi ni Tamarna, Tawakalna apa semua. Belajar-belajar lah guna handphone, smartphone. Haji ajar-ajar sekalian haji kan. Belajar-belajar guna kan. Anak-anak kita ni beres je kan, semua tahu dah smartphone ni. Minta anak aja, anak busy kerja apa semua, minta cucu aja kan. Cucu kita ni eban lagi daripada kita pun kan, macam-macam lah. Jadi cucu kita boleh ajar kita kan, macam mana nak guna smartphone apa semua kan. Belajar yang penting aje lah kan. Ini kadang-kadang bila tak tahu sangat. Bila dah tahu, siap ada akaun Facebook, Instagram Pak Haji kita kan. Hebat. Dah. So persediaan fizikal dah kita jelaskan tadi. Baik, sekarang ni kita nak membahaskan pula berkaitan dengan umrah ya. Dalam bab umrah ni kita akan bahagikan, hari ni kita akan cerita berkaitan dengan sunat-sunat sebelum menunaikan ibadah umrah. Apakah perkara-perkara sunat sebelum tuan-tuan nak pergi umrah? Yang kedua, rukun umrah ada 5. Dan yang ketiganya, wajib umrah ada 2. Okey. Jadi kita bahaskan dulu yang pertama sekali ialah bab sunat-sunat sebelum kita menunaikan ibadah umrah. Jadi tuan-tuan kalau ada persoalan, insya-Allah nanti sampai 10 suku saya akan break kat situ. Jadi ada 15 minit untuk tuan-tuan bertanya soalan. Gitulah kan. Tanya soalan. Tapi sekarang ni jangan tanya lagi. Tanya nanti. Kan? Tanya sekarang, nanti saya tengah nak bahas kan ni. Tanya sebab kadang-kadang ada yang saya tengok ada keluar soalan. Jangan tanya lagi. Simpan dulu. Sagi bila dah ni nanti admin kita boleh naikkan soalan satu persatu dalam ruang lingkup hari ni aja. Persediaan fizikal, mental dan juga sunat umrah, wajib umrah dengan rukun umrah. Sudah. Nanti bab lain nanti kita akan bahas pada esok-esoknya pula. Okey, baik. Yang pertama sekali, untuk persiapan sebelum menunaikan ibadah umrah, perkara-perkara sunat sebelum kita menunaikan ibadah umrah, baik sama ada tuan-tuan masuk Mekah dulu ataupun Madinah dulu. Daripada Madinah ke Bir Ali ataupun daripada Malaysia ke Mekah melalui Qarnul Manazil. Kalau masuk Madinah ke Mekah, miqat Bir Ali. Kalau masuk Mekah dulu daripada Malaysia, tuan-tuan akan berniat ihram dalam kapal terbang. Itu namanya Qarnul Manazil. Nanti 30 minit sebelum sampai Qarnul Manazil akan berniat. InsyaAllah Mutafiq akan bantu untuk niat apa semua. Dan kapten kapal terbang pun dia akan maklumkan kan berkaitan dengan miqat Qarnul Manazil ni. Dia akan beritahu lah pengumuman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. After 30 minutes, we will arrive at our miqat destination, Qarnul Manazil. For those who will go to Makkah for Umrah, please recite your niat now. Tu kurang lebih lah. Saya pun dah hafal lah kan, banyak kali terbang kan. Kurang lebih. Jadi niat di miqat makna kata niat sebelum miqat. Jadi kurang lebih 30 minit, 1 jam sebelum menempuh miqat dah pasang niat. Baik. Antara sunat-sunat umrah, sunat-sunat sebelum kita menjadi orang yang berada dalam ihram umrah,
Yang pertama sekali, kita ambil sunat potong kuku kan. Potong kuku, nampak simple tuan-tuan, kuku apa semua ni kan. Potong kuku sunat hukumnya. Tapi potong kuku dalam ihram haram. Sebab kita dah berniat ihram umrah, maka haram hukumnya. Tapi kalau sekiranya potong kuku sebelum kita berniat ihram umrah, maka hukumnya adalah sunat. Yang kedua, memakai minyak rambut dan bau-bauan. Boleh ke pakai? Okey, dalam bab memakai bau-bauan ni memang sunat, tetapi kita kena disiplin. Okay? Apa sebab? Sebabnya ialah bila kita dah pakai minyak wangi di kain ihram kita, pakai minyak wangi di telekung kita, kita tak boleh buka-buka kain ihram tu. Tak boleh. Bila sampai Mekah, kita ada masa 1 jam sebelum kita dibenarkan untuk masuk ke medan tawaf untuk solat ke apa semua bersama mutawif. Contohlah kan, permit kita kurang lebih pukul 12 malam, kita sampai pukul 10 malam, 10-11 rehat sejam, 11 nak turun dah ke lobi untuk pergi masuk ke Masjidil Haram sebab ada permit pukul 12. Maka saja 1 jam yang diberi tempoh dalam hotel ke apa semua ni, jangan kita buka kain ihram sebab ada minyak wangi dah. Kalau ada minyak wangi, kita buka kain ihram, kita pun mandi, pakai balik kain ihram yang ada minyak wangi, dam. Sebab apa? Sebab dah ada wangian di kain ihram kita. Memang pakai sebelum niat ihram sunat, tetapi berhati-hati jangan sampai kita buka kain ihram sampai pakai balik. Habis ustaz, macam mana? Saya tak biasa lah, nanti jalan jauh, badan berlengah nanti ni, mesti nak kena buka mandi juga. Maka mudahnya jangan pakai lah kan. Kalau kita tak boleh nak disiplin, tak payah pakai minyak wangi, dan tak payah kita softlankan kita punya kain ihram. Kan softlan lain softlan, softener tu untuk melembutkan, untuk mewangikan. Macam basuh lain, basuh untuk menyucikan. Maka tujuan untuk basuh, tanzif, menyucikan, tak ada masalah. Bau telekung, bau kain ihram, bau dynamo, boleh. Tapi kalau sekiranya litatayib, untuk memberi wangi-wangian, maka tak boleh. Oleh demikian, kain ihram dengan kain telekung tuan-tuan, sebaiknya tak payahlah disoftlankan dan juga disoftenerkan. Basuh gitu aja. Ya, baik. Yang seterusnya, mandi sunat ihram. Kita kalau di hotel Madinah nak masuk Mekah dulu, kita mandi sunat ihram di hotel lah. Kalau tuan-tuan nak masuk Mekah dulu, mandi sunat ihram di rumah. Mandi sunat ihram dengan niat lah. Kan saja aku mandi sunat ihram kan. Kerana Allah Ta'ala kan. Mandi sunat ihram, kita mandi macam biasa aja. Tapi niat kan, aku nak mandi solat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Boleh. Mandi tu ada niat solat sunat ihram. Lepas tu dah bersih apa semua, barulah kita pakai kain ihram. Ya. Kemudian memakai pakaian ihram berwarna putih, ini pun sunat kan. Setakat ni tak pernah nampak lagi lah pakai warna-warni kan. Ada pula yang pakai pelangi nanti apa semua, tak ada. Merah, kuning apa semua, hijau, tak ada. Memang biasanya kain ihram memang putih lah sebab sunat. Ya. Memperbanyakkan bacaan talbiyah, ini pun sunat ihram. Sunat ihram umrah. Bila kita dah berniat ihram umrah, maka sunat kita mengkuatkan bacaan talbiyah kita. Kan nanti tuan-tuan bersama mutawif lah. Kalau dalam kapal terbang nak sampai ke Mekah, dalam kapal terbang ni tak boleh nak kuat tuan-tuan kan. Sebab kapal terbang kita hari ni bukan charter kan. Dulu charter okey kan. Tuan ingat lagi siapa yang pernah pergi umrah bersama Andalusia yang charter Airbus 380 2 tingkat tu? Kan 2 tingkat tu. Itu satu kapal terbang 480 orang, semua Andalusia punya jemaah. Mutawif seorang wakil cakap kat depan. Lepas habis semua niat, mutawif pakai telefon kapal terbang tu siap talbiyah kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lak. Tu boleh lah sebab tu charter. Hari ni kapal terbang tak charter tak boleh lah kot kan gitu. Tapi nanti dalam bas on the way ke Mekah, insyaAllah kita boleh bertalbiyah ramai-ramai bersama dengan mutawif, pegang mikrofon, boleh talbiyah ramai-ramai. Daripada Madinah akan bertalbiyah lepas kita berniat ihram umrah daripada Bir Ali. On the way daripada Bir Ali menuju ke Mekah, kita akan berniat ihram, kita akan bertalbiyah beramai-ramai insya-Allah. Kan labbaik Allahumma labbaik, jemaah follow labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak kan. Setengah jam. Lepas setengah jam, mutawif seorang aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah kan. Jemaah dah selamat dah. Dah selamat dah tidur kan, berehat apa semua.
Lepas setengah jam yang kedua, mutawif pun senyap. Dengan mutawif pun jalan. Kan lebur. Kan rehat tu rehat. Tapi dalam hati bertalbiyah gitu. Kita tidaklah talbiyah sampai 4 jam, tidak kan. Jemaah kita bagilah juga rehat. Biasanya setengah jam yang pertama ajalah ya. Lepas tu kita akan memperingatkan jemaah dengan larangan-larangan ihram dan sebagainya. Okey, baik, itulah perkara-perkara sunat kurang lebih sebelum kita nak berniat ihram umrah ataupun selepas kita berniat ihram umrah. Baik, umrah ni apa tuan-tuan? Umrah ni ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Itulah umrah. Ya. Umrah ini mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Bila-bila boleh buat umrah sepanjang tahun. Dalam haji pun boleh buat umrah, tetapi ada satu masa tak boleh buat. Bila kita dah niat ihram haji, tak boleh buat umrah. Tapi bila kita di luar ihram haji, kita boleh buat umrah. Kita masuk Mekah, Madinah, kita masuk Mekah, Baitullah, kita tawaf, kita sa'i apa semua. Kemudian ada syarat-syarat sah untuk tawaf dan juga sa'i. Maka itulah namanya umrah. Bila sebut umrah, rukun dan wajib umrah digabungkan sekali. Apa maksud rukun? Rukun umrah. Rukun umrah maksudnya siapa yang tak buat ibadah umrah yang 5 ni, tertinggal ke, sengaja tak buat ke apa semua, tak dapat umrah. Adapun wajib umrah, kalau tak buat, tertinggal, kena bayar dam. Umrahnya sah. Itulah beza rukun dengan wajib. Maka bila sebut rukun umrah dengan wajib umrah, dia kena gabung sekali. Yang pertama sekali kita akan rujuk pada rukun umrah dulu. Rukun umrah yang pertama namanya niat ihram umrah. Mana nak niat? Maka nak niat ihram umrah mestilah di miqat. Niat ihram di miqat itu wajib umrah. Tadi niat itu rukun, tak niat tak dapat umrah. Tapi nak niat di mana? Di miqat. Habis Ustaz, kalau tak niat di miqat maka kena dam, tapi niatnya sah. Itu dia. Niatnya sah tapi kena bayar dam kerana tidak di miqat. Oleh demikian, niat mesti di miqat. Maka rukun dengan wajib sekali jalan. Niat rukun mestilah di miqat, wajib umrah. Bila dah niat saja di miqat, 13 larangan ihram. Wajib umrah yang kedua, 13 larangan ihram perlu ditinggalkan. Asalnya semua 13 perkara tu halal, boleh buat, tetapi perlu ditinggalkan kerana kita sedang berniat ihram umrah. InsyaAllah nanti kesempatan yang akan datang esok kita akan membicarakan berkaitan dengan larangan ihram umrah. Bukan esok, hari Khamis nanti, ya kan? Kita akan membahaskan dam dan juga larangan-larangan ihram. Nanti kita akan perincikan satu persatu. Tapi cukup sekadar ni saya kata 13 larangan ihram sebab masa tak mencukupi, jadi kita nak kena cepat sikit. 13 larangan ihram. Dah selesai niat di miqat, larangan ihram 13 pun dah on ke atas kita. Kita pun masuk rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf 7 pusingan. Pergi ke Baitullah, tawaf 7 kali. Itu rukun yang kedua. Tak boleh tawaf 6 kali, 5 kali tak boleh. Dia mesti 7 tawaf, baik umrah ke, tawaf umrah ke, baik tawaf sunat ke, baik tawaf kudum ke, baik tawaf tahiyatul bait. Nama saja tawaf 7 pusingan. Tak boleh kurang. Tak ada diskaun kan, memang 7. Habis 7 dengan sempurna, maka kita boleh pula pergi sa'i pula. Maka sa'i daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, berjalan kaki Safa ke Marwah sebanyak 7 kali pergi balik. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 kali pergi balik Safa Marwah. Bukannya Safa Marwah tu kira satu kan. Safa Marwah Safa 1, Safa Marwah Safa 1, 2, 3. Itu macam 14 kali kan. Bengkok rasanya nak jalan kan. Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa pula 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula Safa habis di Marwah. Satu hala 420 meter, 7 kali pergi balik, 7 kali 420, kurang lebih 3 km lah. Kurang lebih 3 km. Habis rukun yang ketiga sa'i, kita dah selesai dah ibadah-ibadah besar, maka tinggallah masuklah waktu untuk kita bertahallul, iaitu bergunting
untuk kita bercukur botak boleh, gunting boleh, cukur botak pun boleh. Siapa yang cukur dapat 2 doa Nabi, yang bergunting 1 doa Nabi. Maka mana nak gunting bercukur? Gunting cukur tu nanti di hotel lah. Sebab apa? Sebab Saudi dia sedang melarang orang-orang nak bergunting apa semua dekat Marwah tu sebab banyak rambut. SOP. Tak boleh nak pegang-pegang tuan-tuan, sebab sekarang ni tengah pandemik, tak boleh nak pegang-pegang apa semua. Maka gunting, botak semua dekat hotel apa semua. Ada barbershop banyak, boleh. Dan yang kelima sekali, tertib pada semua rukun dia. Maka itulah dia, rukun umrah ada 5. Tertib, tak boleh sa'i dulu, tawaf kemudian. Mesti tawaf dulu, sa'i. Ikutlah. Mesti niat, lepas tu tawaf, sa'i, cukur gunting dan juga tertib pada semua rukun dia. Maka itulah dia yang dikatakan sebagai umrah. Umrah. Rukun, wajib dan juga dia punya perjalanan dia antara keduanya. Baik. Itulah dia kurang lebih berkaitan dengan umrah dan juga rukun dan juga wajib. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan ada persoalan, boleh ditanya, insya-Allah kita akan menjawab satu persatu. Baik, daripada Aqilamni Anikas Rina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke pakai deodoran semasa buat umrah untuk elakkan dari bau dan rasa tak selesa? Deodoran boleh pakai tak? Boleh pakai selagi belum niat ihram umrah. Nak pakai kat bilik hotel, nak pakai daripada Malaysia, boleh pakai, tak ada masalah. Tapi bila dah niat ihram, tak boleh lagi sambung lagi pakai. Mungkin on the way tu sampai ke hotel Mekah, rasa tak selesa, kita pakai lagi. Sebab apa? Deodoran tu wangi, kan? Dia ada wangian. Tapi ada sekarang ni satu jenis pelembap deodoran, pelembap bibir yang jenama contoh Al-Hajj, kan? Al-Hajj. Dia jenis satu pelembap apa semua ni, deodoran pun ada tak pasti. Tapi dia jenis tak bau punya. Bila tak bau punya, boleh. Kan? Tu boleh cari kedai lah. Kan? Jenama Al-Hajj kalau tak salah saya. Tapi nak pakai deodoran sebelum niat ihram, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Soalan seterusnya. Daripada Fazazi Aziz. Ustaz, nak tanya, bilakah bermulanya tak batal wuduk bila bersentuhan antara suami isteri? Adakah sepanjang kita di Mekah atau hanya semasa membuat tawaf sahaja? Baik. Okay, kita pegang pada pendapat Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan yang mengatakan bahawa sentuh laki perempuan ini tak batal. Kita ambil pandangan Imam Syafi'i yang marjuh, kan? Imam Syafi'i ni ada 2 pandangan, satu yang rajih, satu yang marjuh. Yang rajih Imam Syafi'i memang sentuh laki perempuan tanpa syahwat pun memang batal. Janji yang kita sentuh tu bukan mahram kita, kan? Memang batal. Tapi ada satu pandangan Imam Syafi'i juga yang marjuh. Pandangan ulama-ulama Syafi'i yang marjuh mengatakan bahawa sentuh laki perempuan walaupun tanpa lapik tapi tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk. Bila startnya? Kan? Bila startnya? Maka dalam muzakarah dinyatakan bahawa mula sentuh laki perempuan tak batal wuduk ni tanpa bersyahwat daripada hotel, kita keluar pada hotel untuk pergi ke medan tawaf, tawaf 7 pusingan dan sampai habis. Kalau sentuh in between itu, perjalanan hotel nak pergi ke tawaf, sebab apa? Sebab kita memang nak pergi tawaf ni. Maka on the way kita nak pergi tawaf itu dah kira start dah mula. Sentuh laki perempuan tak batal wuduk. Sampailah kita tawaf 7 pusingan. Tanpa syahwat yang pastinya, maka tidak batal wuduk, ya? Walaupun tanpa lapik. Kadang-kadang kita ni ialah orang rumah kita pegang, tapi kita ni sibuk ibadah, kan? Kita terbuk baca buku, doa lah, buku gantung apa semua. Kadang-kadang tersentuh ke apa semua, maka tak ada bersyahwat, maka tak batal wuduk. Senang. Ini bagi mengelakkan daripada kita nak ambil wuduk lah balik apa semua. Jenuh, tuan-tuan. Dengan orang pun ramai, kita pula nak umrah sama-sama dengan mutawif apa semua. Jenuh. Jadi kita pakailah pendapat tersebut. Dan kalau boleh, kan, yang mana perempuan tu ataupun jemaah laki, jemaah perempuan, haji hajah, cuba-cubalah elakkan. Mana nak tahu, kan, syahwat ni dia boleh datang aja, kan. Dia boleh short dot kan. Dia boleh short kat situ, kan. Oleh demikian jauh-jauh lah apa semua, kan. Tambah pula kalau sekiranya kita laki, ada jemaah-jemaah Pakistan, India mungkin contoh, kan. Dia orang ni perempuan, bagi dia orang stokin tak wajib, kan. Kaki memang tak pakai stokin, kita wajib, kaki tu aurat perempuan. Tapi perempuan dia orang tak pakai. Bila kita tawaf, dia pijak kaki kita, kan. Bila tawaf apa semua, dia sambil rempuh, sambil pijak apa semua. Maka ingat, tanpa syahwat tidak membatalkan wuduk, ya. Wallahualam. Soalan seterusnya.
Daripada Faridah Siddiq, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita seeloknya bertahallul kat mana? Okey, baik. Kalau kita ambil realiti semasa lah, saya bawa jemaah umrah baru-baru ni, dia ada barrier yang telah dibarrierkan. Di Marwah tu dah ada barrier hijau. Dulu tak ada. Dulu ada tong sampah 4-5 biji situ. Siapa yang habis sa'i, kapak-kapak sikit, orang perempuan tarik sikit rambut ujung, potong sekurang-kurangnya 1 ruas gitu, kemudian boleh buang. Maka dah bertahallul lah, keluar ihram. Tetapi hari ni dah ada barrier. Tong sampah pun tak ada kan. Saya tu tak ada tong sampah. Zaman saya lah, waktu baru-baru ni tak pasti lah, tapi saya pergi hari tu masa bulan November, tak ada satu tong sampah, tak disediakan. Bermakna tak boleh bertahallul kan. Sebab bila bertahallul satu hal pula, buang rambut merata-rata, itu masalah pula kan. Oleh demikian, baik laki maupun perempuan, tahallul di bilik lah. Kan, balik hotel, tahallul. Buka tudung, apa semua, dah selesa, ambil gunting. Minimum 3 helai. Kalau laki 3 helai, orang perempuan pun 3 helai. Kalau ambil ujung rambut, mestilah 1 ruas. Sekurang-kurangnya 1 ruas jari. 1 ruas jari, sekurang-kurangnya. Tapi seelok-eloknya, tarik habis. Kan, 3 helai minimum. Baik laki, baik perempuan. Kalau boleh, gunting. Kan, orang perempuan gunting lah. Orang lelaki seafdalnya adalah bercukur botak. Clear. Sambil doa yang pastinya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Allah, gugurkanlah segala dosa-dosa aku. Seperti mana rambut-rambut aku yang aku tahallulkan hari ini, gugur dia daripada kepala aku. Gugur semua dosa kita seperti mana rambut-rambut yang gugur pada hari ini. Maka kita doa lah. Maka lelaki afdal. Cukup, dapat 2 doa Nabi. Perempuan gunting aja. Perempuan jangan cukur botak pula. Kan ada pula kan cukur botak ni, suami dia balik masuk bilik, terkejut dia. Apa hal ni? Ingatkan ada toyol dalam bilik kan, rupanya bini aku. Dah jadi solin dah kan gitu. Maka gunting ataupun cukur bagi laki afdal, perempuan gunting aja 3 helai rambut dia insya-Allah ya, buat di bilik hotel. Baik, seterusnya. Ani Chun. Soalan, Ustaz, untuk umrah kedua, ketiga, nak pergi mikot untuk niat atas transport sendiri ke? Okey, baik. Untuk maklumat tuan-tuan, bersama Andalusia, 1 umrah saja yang diberi jaminan. Kan? 1 umrah saja yang diberi jaminan. Sebab apa? Sebab dengan visa umrah, tuan-tuan layak diuruskan umrahnya oleh muasasah 1 kali. Ini memang wajib dapat. Hari yang lain, hari yang mendatang, hari kedua, ketiga, insya-Allah Andalusia dengan muasasah Husam dia akan cuba untuk apply lagi. Tapi bergantung kepada kekosongan. Ini daripada Iktamarna Bisnes Andalusia. Ini bukannya daripada Iktamarna Bisnes Iktamarna individu. Bukan, Iktamarna Bisnes Andalusia. Dia melalui Husam. Kita punya muasasah di sana. Bila siapa yang masuk ini dengan visa umrah, confirm dapat 1 umrah dah, insya-Allah. Dia akan bagi kertas gitu kan. Kertas gitu ada nama-nama tuan-tuan ke apa semua. Jadi bila grup baru sampai, tengoklah permit masuk pukul apa. Katalah sampai pukul 8 malam, permit pukul 12 malam, permit pukul 3 pagi, ikutlah permitnya. Kemudian dengan ada pegawai muasasah yang akan datang mengiringi tuan-tuan dengan grup bas Safwah lah, Olayan lah, Makkah lah, Double Tree lah apa semua, kumpul satu tempat. Ini grup yang datang baru hari ni, dengan pegawai dia akan escort masuk ke dalam Masjid melaksanakan Iktamarna Bisnes. Selesai 1 umrah bersama dengan Andalusia bersama dengan mutawif masing-masing. Untuk hari yang kedua, ketiga, belum ada jaminan dapat balik umrah bersama grup ni, tak ada jaminan. Saya sendiri hari tu pun dapat tetapi dah terlalu lewat. Sebab apa? Kekosongan tak ada. Oleh demikian, jemaah boleh apply sendiri daripada handphone melalui aplikasi Iktamarna, apply umrah sendiri. Bila umrah sendiri, boleh tahan taksi sendiri, naik bas lompat ke kan, ada bas lompat, bas manon merah tu, Saptiko kan. Pergi ke Tanah Im, 7 rial ke berapa rial? 7 rial kasat saja, kalau harga tak naik lagi lah. Kan, pergi ke Tanah Im gitu, boleh niat dan patah balik ke Masjidil Haram. Tahan taksi biasanya 40 rial, boleh tawar 40 rial. Kalau tak 50 rial. Kalau dia kapok sampai harga 80-90, jangan ambil taksi lain lagi, banyak lagi. 40 rial tu pergi Masjid Tanah Im, niat semayang ke apa semua dan patah balik ke Masjidil Haram, itu harga 40 rial. Selagi belum sampai balik ke Masjidil Haram, jangan bayar. Kan? Maka umrah kedua, ketiga, keempat, kelima tuan-tuan nak buat pun tak ada masalah. Buat umrah sendiri, transport pun sendiri.
Kalau sekiranya umrah kedua nanti, ketiga nanti dah ada bersama Andalusia, dah dapat balik senarai iktamarna bisnes daripada Andalusia, maka insya-Allah Andalusia akan standbykan bas umrah kedua bersama dengan Mutawif dan juga bersama Andalusia lah. Kan? Jadi itu Andalusia punya bas. Kita tak boleh nak kata lah tuan-tuan, sebab sekarang ni semuanya berdasarkan aplikasi begini kan. Aplikasi semua di handphone. Semuanya merah, kuning, merah kan. Yang hijau ada tapi jauh-jauh tarikh. Kita baru masuk Mekah 7 hari, 5, 6 hari, 7 hari aja kurang lebih kat Mekah. Macam mana nak apply? Maka oleh demikian, dengan adanya iktamarna bisnes, kita harapkan insya-Allah satu kali umrah memang dapat, satu kali lagi nanti umrah mudah-mudahan dapatlah daripada iktamarna bisnes Andalusia tu nanti ya, insya-Allah boleh buat. Tapi yang lain-lain kena buat sendirilah. Jemaah saya baru ni saya bawa Datuk Daud Cik Ngah umrah 30 Oktober itu bersama Datuk. Saya dengan Datuk itu pun duk tengok nampak gaya tak ada ni Datuk kan, umrah kedua ni kan nampak tak dapat kekosongan. Maka saya pun deal dengan Datuk, dengan jemaah-jemaah semua. Kita klik satu tarikh yang sama, masa yang sama, kita sinkroniskan semua ahli jemaah kita, ambil satu bas kita pergi kan Tanah Im. Niat apa semua, patah balik ke Masjidil Haram buat umrah. Pun beres juga. Itu semua boleh bincang bersama dengan Mutawif masing-masing nanti insya-Allah ya. Umrah kedua, umrah ketiga insya-Allah boleh diatur ya, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, soalan seterusnya. Sarimah Samsudin, Ustaz, kalau mandi semasa dalam ihram guna sabun mandi kena dam tak? Tak kena dam. Sebab apa? Sebab mandi walaupun dengan sabun, shampoo apa semua, dia tujuannya untuk membersihkan, bukannya berwangi-wangian. Tak ada pula orang yang handsome-handsome, smart-smart minta sabun sikit, apa pasal? Nak bagi wangi. Tak ada kan. Pakai sabun memang untuk membersihkan badan. Oleh demikian boleh pakai sabun kan? Tak ada masalah ya. Teruskan. Seterusnya, daripada Mas Jamalul Lail, Mas Muhammad, kalau nak cukur botak, cukur sendiri-kah atau orang lain tolong cukurkan? Okey. Kalau bab cukur, biasanya jemaah pergi barbershop lah kan, pergi barbershop apa semua 10 rial kasih clear kan. Itu mudah lah. Ataupun ada barbershop kat luar tu yang jenis 2 orang 15 rial. Nak cukur sendiri boleh ke? Boleh. Bawa lah tuan-tuan punya ketam sendiri apa semua kan. Gunting rambut ke apa semua cukur sendiri. Siapa nak cukurkan? Orang nak cukurkan. Kalau kita cukur sendiri kan tak nampak pula, jenuh nak tengok cermin, nak tengok depan, tengok atas, dalam berdarah-darah kan. Maka cukur tu biarlah orang cukurkan, jadi senang. Kita tegak aja, orang cukurkan clear ya. Jadi macam mana keadaannya? Orang yang cukurkan kita tu perlu dia habis ihram dulu umrah ke ataupun tak perlu? Maka dinyatakan kat sini wajib orang yang nak mencukurkan kita itu, kalau dia sahabat kita satu bilik kita ke apa semua, dia sendiri pun dah habis umrah barulah dicukurkan kita. Gitu kan, ataupun dia guntingkan kita. Ya, baik, itulah keadaannya. Maka yang mudahnya memang cukur kat luar lah. Bagi orang cukur barbershop apa semua tu 10 rial sedap clear. Semua clear kan, memang sedap aja kepala kan. Gitulah. Okey, baik, seterusnya. Tak ada? Okey, baik. Tamat dah soalan, insya-Allah. Kalau ada lagi soalan-soalan tuan-tuan, tangguh ke esok. Esok dia lagi jumpa dengan saya. So esok kita akan bahaskan lagi. Baik. Untuk esok hari yang kedua, esok hari Selasa, kita akan membicarakan pula berkaitan dengan persediaan praktikal daripada rumah ataupun daripada Madinah. Isu masalah wanita dengan mahram dan juga niat bersyarat. Kan niat umrah tadi lah. Nak niat ihram bersyarat ke ataupun nak niat ihram penuh ke, maka bagaimana keadaannya. Dan kita akan bahaskan juga isu masalah wanita kan dengan mahram apa semua. Ada isu mahram ni banyak sangat, khususnya bab-bab yang melibatkan dengan SOP terkini. Muzakarah baru ni pun ada juga menyentuh berkaitan dengan mahram wanita ke apa semua. Dan juga apakah persediaan khususnya praktikal daripada rumah, nak bawa apa semua. InsyaAllah esok kita akan bahaskan pada hari yang kedua. Jadi untuk soalan hari ni boleh tangguhkan esok. Kalau ada lagi saya sambungkan esok. Jadi esok kita akan bahaskan dengan tajuk yang baru juga, insyaAllah ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ustaz Saifullah Nasri. Kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan nak tanya, direct kepada saya.
Ni nombor telefon, boleh telefon saya. Dan juga kalau nak tanya pasal package umrah ke, nak pergi umrah dengan saya ke, beres. Kita boleh aturkan A sampai Z, insya-Allah. Ada 4 tarikh tuan-tuan, daripada Januari, Februari, Mac, April. Pada Januari, Februari, Mac dan juga April, insya-Allah untuk umrah Ramadan. Jadi kita boleh apply kan, insya-Allah. Siapa yang nak buat umrah bersama saya, kita boleh uruskan A sampai Z, sampai habis lah. Tuan-tuan terbang bersama saya dan dibimbing umrah bersama saya, insya-Allah. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua yang sedang menyaksikan episod baru Sempurnakah umrahku? Itu persoalan tu kan. Sempurnakah umrahku? Bersama dengan Andalusia Travel and Tours yang berhad menjawab soalan isu-isu semasa berkaitan dengan umrah dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa pada esok hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.